Allah Subhanahu Wa Taala berikan kesempatan untuk kita bertemu pada malam ini dan masih lagi kita berbicara tentang keadaan-keadaan yang menimpa umat Islam pada waktu semasa dan juga pada waktu yang akan datang sebagaimana yang digambarkan dan dilihat oleh Al-Alamah Al-Syekh Al-Habib Abi Bakar Al-Adni rahimahullahu ta'ala wa iyah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang saya muliakan hadirin hadirat yang dirahmati Allah Ta'ala, dan malam yang penuh keberkatan ini semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala mengampunkan dosa-dosa kita, berikan keberkatan di atas amalan kebajikan kita, menerima segala ibadah kita, dan insya-Allah Ta'ala pada hari akhirat nanti Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan tempatkan kita bersama dengan para anbiya, para syuhada, para salihin fi jannatil ula dalam syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang maha tinggi, fi jannatil firdausi a'la insya-Allah Ta'ala, amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala di atas limpahan kurnia-Nya diberikan pertemuan sekali lagi pada malam ini. Saya mohon maaf kerana kelewatan disebabkan berlaku terkandas di dalam perjalanan tadi. Alhamdulillahirabbil alamin. Walau bagaimanapun Allah Subhanahu Wa Ta'ala berikan kesempatan untuk kita bertemu pada malam ini dan masih lagi kita berbicara tentang keadaan-keadaan yang menimpa umat Islam pada waktu semasa dan juga pada waktu yang akan datang sebagaimana yang digambarkan dan dilihat oleh Al-Alamah Al-Syekh Al-Habib Abi Bakar Al-Adni rahimahullahu ta'ala wa iyah. Pada pertemuan yang lalu kita telah menyebutkan tentang bagaimanakah perancangan dan juga propaganda yang dilakukan oleh syaitan terhadap umat Islam, terhadap manusia secara umumnya dan kepada umat Islam secara khasnya melalui dengan siyasatut tahrish wat tafriqah wal adawah, iaitu melalui dengan strategi kekacauan, perpecahan dan juga permusuhan di kalangan umat Islam. Dan ini adalah perkara yang sangat jelas kepada umat Islam ketika mana Allah Subhanahu Wa Ta'ala menyebutkan tentang syaitan ataupun iblis itu fattakhiduhu aduwa. Allah Ta'ala menyatakan ketika mana disebutkan tentang iblis dan syaitan, Allah Ta'ala berikan perintah iaitu fattakhiduhu aduwa. Ambillah mereka ini iaitu iblis dan syaitan sebagai musuh. Maka permusuhan yang dilakukan oleh syaitan itu bukan sekadar sahaja dalam penglibatan bersifat ubudiyah ibadah kita sahaja, bukan. Bukan sahaja membisik-bisikkan dengan bisikan hawa nafsu ataupun bisikan-bisikan menggoda yang memperdayakan akal dan juga keinginan kita, bahkan juga merosakkan dari sudut perhubungan di antara manusia itu sendiri. Oleh kerana itulah di dalam kitab Ayyuhal Walad Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala wa iyah, ketika mana menukilkan kalam-kalam ulama', di antaranya ada yang menyatakan, ulama ada yang menyatakan bahawasanya bagaimanakah mereka ini merasa hairan dengan perbalahan yang berlaku di antara manusia. Sedangkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala menyatakan perbalahan itu
boleh berlaku hanyalah ke atas syaitan dan juga iblis. Sedangkan di kalangan manusia ini dan orang-orang yang beriman, mereka mesti bersaudara. Innamal mu'minuna ikhwatun. Sesungguhnya tanda orang yang beriman itu adalah bersaudara, yakni mengasihi di antara satu yang lain. Maka sambungnya lagi Imam Al-Habib Abi Bakar Al-Adni rahimahullahu ta'ala wa iyah menyatakan bahawasanya bihadhil mabda'i syaitani tahaqqaqat siyadatul iblisiyyatu ala kullil musallin. Maka dengan strategi perpecahan, strategi perbalahan dan juga permusuhan yang dilakukan oleh syaitan, ianya merupakan asas as-siyadatul iblisiyah, asas kepada terbinanya perintah ataupun kepimpinan iblis ala kullil musallin, ke atas setiap orang yang sembahyang, bukan orang Islam, ke atas orang yang sembahyang, orang yang menunaikan ibadah. Kalau yang tidak menunaikan ibadah itu mungkin kita katakan sebahagian daripada orang Islam. Kerana kalau kita temui dalam hadis Nabi SAW, Nabi menyebutkan innal muslimi akhul muslim. Sesungguhnya orang Islam itu saudara kepada orang Islam yang lain. Tetapi di dalam hadis itu ada perkataannya yang merujuk kepada juzuk, iaitu sebahagian. Apa dia? Alif lam ma'rifah tu. Bukan semuanya. Tetapi apabila disebutkan perintah dan kepimpinan iblis itu telah direalisasikan, telah terbukti ke atas orang-orang yang sembahyang, bermaksud ianya adalah suatu yang sangat parah. Kerana iblis sudah dapat masuk kepada orang-orang yang telah melakukan dan sedang melakukan ibadah kepada Allah Ta'ala. Maksudnya seseorang Islam itu apabila dia menunaikan sembahyangnya tidak dapat memisahkan dan memagarkan dirinya daripada kejahatan-kejahatan bisikan iblis laknatullahi alaihi. Subhanallahil azim. Orang yang sembahyang tetapi sembahyangnya tidak dapat memagar dirinya daripada bisikan-bisikan dan juga kejahatan-kejahatan syaitan yang berlaku ke atas dirinya. Oleh kerana itu kita melihat pada hari ini, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Ta'ala, bagaimanakah orang Islam itu ramai, orang Islam itu sembahyang. Tetapi dalam masa yang sama mereka memendam di dalam diri mereka, di dalam hati mereka kebencian kepada orang Islam yang lain. Mereka memendam rasa iri hati, memendam rasa permusuhan terhadap umat Islam yang lain, walaupun mereka menunaikan sembahyang. Asbahal ibadah, seumpamalah ibadah ini sebagai satu ritual, sebagai satu seremoni, satu majlis yang memaparkan keagamaan, bukan agama itu hidup di dalam kehidupan kita. Islam tidak lagi menjadi agama kehidupan. Dia hanya menjadi agama ritual. Kita solat sahaja, tetapi apabila kita keluar daripada sembahyang, kita keluar daripada masjid, kita sudah memaparkan permusuhan-permusuhan di dalam diri kita terhadap umat Islam yang lain. وَاسْتَطَعَ هَذَا الْمَخْلُقَ الْمُعَادِ أَنْ يَصِلَ إِلَى أَهْدَافِهِ فِي الْمُسْلِمِينَ بِاخْتِلَافِهِمْ. Apabila iblis ini sudah sampai dapat menggoda dan dapat memperdaya orang-orang yang sembahyang, maka mereka juga telah mencapai kepada tujuan mereka yang asal, iaitu sampai kepada umat Islam dalam bentuk level yang berbagai-bagai. Ada umat Islam ini yang kurang ibadahnya, yang kuat ibadahnya. Maka dengan sebab itu syaitan dan iblis ini dapat masuk kepada mereka dan dapat menanamkan lagi permusuhan di antara umat Islam itu sendiri.
Sebab itu kita temui dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mana Nabi menceritakan tentang iblis. Iblis ini pernah menyebut, la nangsa ibadul hadid. Iblis telah menyebut, kami tidak akan lupakan hamba-hamba yang berhati waja ini, yang beribadah, yang kuat hati mereka ini dengan Allah Ta'ala, dengan ketaatan. Maksudnya kalau iblis ini melihat kepada hamba yang kuat ibadahnya, lagilah mereka dekati kepada hamba tersebut. Kerana apa? Kerana analogi iblis itu mudah. Sifir iblis itu mudah. Dia katakan bahawasanya besi, kami tidak lupakan hamba-hamba yang bersifat waja ini. Besi ini, kerana besi itu akan pada satu masanya akan berkarat. Dan ketika mana ia berkarat, kami akan lakukan apa sahaja yang kami lakukan. Maksudnya ada kesabaran, ada visionnya, ada kesungguhan mereka terhadap hamba-hamba yang ibadul hadid. Ibadul hadid. Oleh kerana itu Nabi SAW apabila mengajarkan kepada kita tentang Islam ini, Nabi sangat menekankan kepada kita tentang ukhuwah, tentang menjaga kepada adab, tentang menjaga kepada akhlak, tentang menjaga kepada bawatin, perkara-perkara perihal yang bersifat kebatinan. Kama wasala ila istib'adil kuffari wal musyrikin bi kufrihim. Bahkan para syaitan dan iblis ini bukan sahaja merosakkan umat Islam, bahkan tidak meninggalkan orang-orang yang kufar, yang sedia kala kufar, sedia kala kufur dan ingkar kepada Allah Ta'ala, bahkan menenggelamkan mereka ini ke dalam keingkaran dan kefasikan kepada Allah Ta'ala. Maksudnya orang-orang Islam yang menapakkan diri mereka, mengembangkan iman mereka kepada Allah Ta'ala, tidak ditinggalkan oleh syaitan dan iblis. Begitu juga mereka yang lalai kepada Allah Ta'ala. Lagilah mereka ini dibenamkan di dalam kefasikan dan keingkaran kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sehingga kan kita akan bertemu daripada kalamnya Imam Al-Habib Abu Bakar Al-Adni, menyebutkan bagaimanakah seseorang yang berwatak Islam, bernama dengan Islam, berpakaian dengan pakaian Islam, tetapi memendamkan ilhad, memendamkan keingkaran dan penentangan di dalam hati yang boleh membawa kepada murtad. Na'udzubillah min zalik. Karena hukum murtad ini dia zahir dan batin, tuan-tuan. Hukum murtad ini apabila kita ini riddah, kharij anid-din, kita keluar daripada agama, tidak semestinya menzahirkan dengan perlakuan. Ketika mana kita bermain-main dengan ta'alimul Islam, dengan pengajaran-pengajaran Islam, kita merendah-rendahkan Al-Quran, kita merendah-rendahkan As-Sunnah, kita merendah-rendahkan arkanul Islam wa arkanul iman. Rukun-rukun iman itu kita rendah-rendahkan, kita perlekeh-lekehkan. Kita perlekeh-lekehkan sunnah. Walaupun tidak diketahui oleh orang umumnya, kita sebut di dalam hati sahaja, itu juga termasuk di dalam riddatul bawatin. Riddah yang berlaku di dalam hati kita, tidak dizahirkan. Maka oleh yang demikian, Islam ini mesti dijernihkan melalui dengan zahir dan batinnya. Haitsu inna lisyaitani aqidatain. Kerana pada syaitan ini ada dua akidahnya. Pertamanya al-kufru wa huwa ma yumarisuhu ma'asyububul wuthaniyati wal mulhidati wa ahli al-kitab alladhina kafaru bi mukhalafatihim da'watal anbiya'ihim wa harrafu kutubahum wa athbata al-Qur'anu inhirafahum. Akidah yang ditanamkan oleh syaitan ini yang pertamanya adalah kufur, iaitu yang mana mereka gunakan kepada bangsa-bangsa ataupun manusia-manusia yang menyembah berhala-berhala, tugu-tugu, yang ingkar kepada Allah Ta'ala, dan juga ahlil kitab minal Yahud wan Nasara alladzina kafaru bi mukhalafatihim, yang mana mereka ini menyalahi kepada seruan para anbiya mereka.
Waharrafu, dan mereka ini menukar, menyeleweng kepada kitab-kitab mereka. Wa athbatal Qur'anu inhirafahum, dan Allah Ta'ala telah menyebutkan dalam Al-Quran tentang penyelewengan mereka. Ini yang dilakukan oleh golongan syaitan kepada orang-orang yang tidak beragama Islam. Orang yang ingkar, sebagaimana yang telah kita sebutkan, mungkin dia berwataknya Islam, namanya Islam, tetapi hatinya, kalbunya, ataupun rohaninya, jiwanya itu bukan Islam. Yang keduanya, apakah akidah kepada syaitan ini, iaitu at-tafriqatu wal-ikhtilaf. Menzahirkan, menimbulkan perpecahan dan juga khilaf di antara umat Islam. Wahuwa ma yumarisuhu ma'asyububil muslimati. Inilah yang dilakukan pendekatan syaitan kepada bangsa-bangsa yang beragama Islam. Sebab itu dalam Al-Quran apabila kita temui walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu lattaba'tumu syaitana illa qalila. Subhanallahul azim. Allah Ta'ala ingatkan kepada kita, kalaulah bukan kerana kelebihan yang Allah Ta'ala kurniakan dan bukan kerana rahmat Allah Ta'ala, nescayalah kalian ini akan mengikuti syaitan illa qalil, melainkan sedikit sahaja. Kita ini, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Ta'ala, hidup di dunia ini sentiasa hidup di dalam keadaan tidak mengetahui antara al-haqqi wal-batil. Kita tidak ada keupayaan untuk menjelaskan manakah yang hak, manakah yang batil. Kerana banyak datang kepada kita itu kebatilan. Kebatilan itu ada wajahnya yang berbagai. Sebagaimana kita pun ada wajah yang berbagai. Kita dengan si fulan A dan si fulan B berbeza wataknya. Kita dengan orang-orang yang kita kenal ada kenamaan pangkatnya, berbeza wajah kita. Berbeza cara kita bercakap. Dengan orang yang rendah martabatnya, berbeza juga kita bercakap. Langsung ataupun tidak langsung, sedar ataupun tidak sedar, sebenarnya kita sudah mempunyai watak yang berbagai dalam kehidupan kita. Maka oleh yang demikian, Islam ini mengajarkan ta'ah dan ubudiyah. Islam mengajarkan kepada kita, apa sahaja yang berlaku di dunia ini, jangan putuskan hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hablum minallah wa hablum minan nas. Tunaikan kewajipan sebagai manusia terhadap manusia kerana Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tak persoalkan apakah yang hak, apa yang batil. Kita langsung hidup di dunia ini dengan panduan yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Kerana kita tidak mampu menyoalkan apakah yang hak, apakah yang batil. Tetapi yang kita lakukan di dunia ini adalah di atas petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu hadirin hadirat yang dirahmati Allah Ta'ala, apabila manusia itu cenderung kepada tafriqah, perpecahan dan juga ikhtilaf, sebenarnya dia sudah membangkitkan benih, membangkitkan tiupan roh syaitan di dalam jiwanya. Kerana dia mempersoalkan perkara yang tidak perlu dipersoalkan. Ketika mana Allah Subhanahu wa Ta'ala memfardukan salat contohnya, memfardukan ibadah-ibadah. Dia ibadah-ibadah ini semuanya bersifat jama'i. Bukan iftar jama'i sahaja. Ibadah itu konsepnya adalah jama'i. Ditunaikan secara jamaah. Kalaulah kita katakan salat fardu itu bukan fardu Ustaz. Bukan wajib. Betul. Tetapi secara kolektif, ibadah semuanya mesti dilakukan secara selaras. Contohnya puasa bulan Ramadan. Tak boleh ada setengah kita ni nak puasa bulan Syawal, penuh Syawal kerana tak mampu Ramadan. Bukan. Maka setiap daripada kita ini, belahan timur ataupun barat, mesti berpuasa sebulan bulan Ramadan kerana Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak kira pangkatnya apa pun. Maka ia bersifat kolektif, jama'i. Kalau kita memahami secara konsep ibadah-ibadah ini bermaksud Allah Ta'ala nak menyatakan kepada kita
bahawasanya kalian tidak akan bersendirian melakukan ibadah ini, melainkan ibadah ini semuanya telah disatukan oleh Allah Ta'ala untuk bersifat menyembah kepada Tuhan yang satu secara jama'atun. Begitu juga dengan salat. Salat kita akan temui satu salat yang mana menghendaki ke atas setiap orang yang mukallaf itu mesti berjamaah. Mesti berjamaah. Apa dia? Salatul Jum'ah, salat Jumaat. Sehingga kan salah seorang guru kami di Azhar menyebutkan kalau hilang 4 perkara ini dalam umat Islam, maka mereka akan tewas dalam mengembangkan agama Allah Ta'ala ini. Apa dia tuan-tuan dirahmati Allah Ta'ala? Iaitu Al-Quran. Al-Quran. Apabila Al-Quran ini sudah inhiraf, dibacakan dengan bukan bacaan maknanya yang diturunkan ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka nantikanlah kepada kebinasaan umat Islam. Apabila Kaabah, yang keduanya Kaabah, apabila Kaabah itu sudah ditukarkan akan peranannya sebagai kiblat umat Islam, kita hari ini sudah hampir ke arah itu tuan-tuan dirahmati Allah Ta'ala. Orang yang pergi melakukan haji ataupun umrah lebih banyak untuk melakukan kemasyhuran daripada melakukan ibadah kepada Allah. Seumpama pergi ke Mekah itu sebagai satu tempat lawatan, tempat berseronok, bukan lagi dengan tinggi keinginannya untuk menghapuskan dosa-dosa, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiganya adalah universiti Islam. Silibus pengajian Islam di dunia ini. Bukan bermaksud sudah dihapuskan, tetapi bagaimanakah dicampur adukkan dengan segala perkara-perkara yang baru sehingga menindih, menutup kepada asas-asas pengajian Islam. Kalau dahulu kita akan kenal perkataan-perkataan ataupun istilah-istilah, contohnya apa? Contohnya tasawuf, contohnya akhlak Islam, contohnya apa? Aqidah, tauhid, ilmu kalam, fiqh. Tetapi pada hari ini sudah bertindih. Sudah bertindih. Bahkan ada yang dimansuhkan. Bukan dari segi sudut masa pelajarannya sahaja, daripada 20 jam ataupun 12 jam, ditukarkan kepada 2 jam, 3 jam sahaja, tetapi ditindihkan dengan kandungan-kandungan yang baru. Subhanallahal-azim. Dan paling menyedihkan lagi adalah ketika mana umat Islam sudah tidak mengenal apa itu syura, apa itu siasah al-Islamiyah, apakah itu fiqh siasah. Dulu kita terkenal kalau ada Syekh Dr. Yusuf Al-Qaradawi memperkenalkan kepada kita fiqh muasirah, fiqh kesemasaan. Dan kitab itu masih lagi dibaca di mana-mana sahaja. Walaupun kita katakan bukan semuanya pandangan Syekh Al-Qaradawi itu menepati, tetapi sekurang-kurangnya beliau menyumbangkan kepada umat Islam suatu benda ataupun satu ufuk pandangan yang baru dalam penggunaan fiqh. Begitu juga dengan Syekh Imam Abu Bakar Al-Adni rahimahullahu ta'ala wa iyah memperkenalkan kepada kita fiqh at-tahawulat. Yang telah kita sebutkan dahulu adalah fiqh dinamis. Bagaimanakah perubahan-perubahan yang berlaku dalam umat Islam ini. Tidak hairan kalau kita katakan apa yang dialami oleh umat Islam pada kurun yang ke-21 ini berbeza daripada kurun yang sebelumnya. Bagaimanakah teknologinya, bagaimanakah ufuk pandangan dunia moden terhadap agama. Sudah berubah tuan-tuan dirahmati Allah Ta'ala. Kita ni banyak lagi pancaroba yang berlaku di dalam umat Islam. Maka oleh yang demikian kita dapati bahawasanya umat Islam ini tidak akan hilang jati dirinya, identitinya, selagi mana mereka ini mempunyai kesungguhan melakukan ketaatan dan ubudiyah kepada Allah Ta'ala. Jalan terus pejam mata beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi kita tak soalkan tu. Tetapi apabila kita soalkan, kita akan menimbulkan perpecahan-perpecahan yang berbagai dalam umat Islam. Inilah yang ditekankan oleh syaitan dalam akidah mereka. Satunya,
menempatkan orang-orang yang bukan Islam, orang-orang mulhid, fasik dan kufar itu, sehingga kan mereka ini menukar kepada agama mereka. Kemudian kepada orang-orang Islam dianjurkan kepada perpecahan dan ikhtilaf. Sama ada dalam levelnya agama ataupun levelnya kehidupan. Dalam akhlaknya, dalam pergaulannya. Kita ini tidak akan kekal dalam melakukan sesuatu kebaikan sehinggalah kita ini menentang kepada hawa nafsunya. Wa bihadzaini al-unsuraini yatahaqqaqu lisyaitan fil hayatil insaniyah al-ihtinaq wal qu'ud ala siratil mustaqim. Dengan dua kaedah ini, dua penetapan kepada akidah ini, dua unsur ini, elemen ini, syaitan berjaya meremukkan kehidupan umat manusia dan menjauhkan mereka daripada siratil mustaqim, daripada jaluan ataupun jalan yang betul. Sebab itu yang kita bacakan ayat tadi, walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu lattaba'tumus syaitana illa qalil. Kalau bukan kerana kelebihan, keistimewaan yang Allah Ta'ala berikan kepada kita, kalaulah bukan kerana rahmat Allah Ta'ala yang Allah Ta'ala berikan kepada kita, nescayalah kita ini akan mengikuti kepada syaitan, laknatullahi alaih, malaikan sedikit sahaja. Dengan lain maksud, kalaulah kita ini tidak mengharapkan doa kita. Sebab itu, di antara hadis Nabi SAW, Nabi menyebutkan, ketika mana datang sahaja fitnah-fitnah yang berbagai pada akhir zaman. Di antaranya adalah fitnah ad-duhaima, fitnah sailam, fitnah yang berbagai-bagai lagi, siapakah yang berjaya padanya? Maka lalu Nabi menyebutkan orang yang berjaya kepadanya adalah orang man yad'ullah, orang yang berdoa kepada Allah Ta'ala kadu'a'il gharaq. Seumpama orang yang berdoa ketika mana lemas, berada dalam keadaan yang lemas. Jadi kalau dalam keadaan yang lemas, kita minta apa kepada Allah Ta'ala? Kita akan minta dengan bersungguh-sungguh. Kerana apa? Kerana kita tahu ajal kita akan sampai. Maka ini kata Nabi SAW, orang yang begini pada saat itu adalah orang yang berjaya, yang selamat kerana dia minta sungguh-sungguh dengan Allah. Dia tidak boleh membezakan di antara al-haq wal batil, tetapi dia sayangkan kepada agama Allah Ta'ala ini. Disayangkan kepada kesatuan ummah ini. Disayangkan kepada apa? Kecintaan manusia ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia bimbang tidak ada lagi manusia berselawat ke atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia bimbang tidak ada lagi manusia yang mengimarahkan masjid dan surau. Dia bimbang. Maka dia berdoa kepada Allah Ta'ala seumpama doa orang yang lemas. Maka Nabi SAW menyebutkan orang inilah orang yang berjaya. Jadi ini yang diterapkan sebagai pemahaman kita. Kalau kita menganggap dunia ini masih lagi ada ruang itu berserodok, masih lagi ada ruang untuk kita ini melepaskan segala kesukaan, melepaskan segala perasaan kita yang sukacita, bermaksud kita tidak merasai kelemasan itu. Tetapi kalau kita bimbang agama ini akan dirosakkan, agama ini sedang dilemaskan, umat ini sedang ditindas, sedang dicari-carikan, maka nescayalah kita tidak akan lena tidurnya, melainkan setiap hembusan doa kita, kita akan letakkan agama ini sebagai perlindungan, dilindungi oleh Allah Ta'ala. Umat ini dilindungi oleh Allah Ta'ala. Sebab itu Nabi SAW menyebutkan Allah Ta'ala itu cemburu. Allah Ta'ala ada kecemburuan. Maka sahabat bertanya, apa cemburunya Allah Ta'ala ya Rasulullah? Maka Nabi menyebutkan cemburu Allah Ta'ala terhadap hamba yang mana mereka ini tidak meminta kepada Allah tapi minta kepada yang lain. Wa ghiratullah, Allah Ta'ala itu cemburu. Allah Ta'ala itu mencipta kita, Allah Ta'ala memberikan agama kepada kita, Allah Ta'ala membebaskan kita daripada kegelapan. Tetapi kita ini meminta selain daripada Allah Ta'ala. Itu Allah Ta'ala cemburu. Dan ada kecemburuan yang paling besar di sisi Allah adalah
Islam, ghiratul Islam. Ni, Islam ni adalah yang dicemburui. Kita cemburu kepada Islam. Kerana Islam ini bagaimanapun sekalipun dia akan kekal indah, cantik tuan-tuan. Umat ni, kalau umat ini melakukan kesalahan, kezaliman, dia tidak akan merosakkan Islam ini. Ini kerana apa? Kerana dijaga oleh Allah Ta'ala. Inna dina indallahil Islam. Agama ini adalah agama yang sempurna. Bagaimana rosak sekali mana pun kita ini sebagai umat Islam, dia tidak akan sekali-kali mencemarkan Islam itu. Tidak akan merosakkan Islam. Sebab itu cemburu kita ini kepada agama Allah Ta'ala. Allah Ta'ala menjaga agama ini. Sebab itu Umar Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu menyebutkan ketika mana beliau ini kufar, musyrik. Dan apabila beliau ini masuk Islam, beliau sebutkan dengan dua perkara yang berbeza. Beliau sebutkan bahawasanya aku dahulu adalah azillah. Kita semua ni azillah. Kita ni dahulu azillah, hina. Wa a'izzana bil Islam. Dan Islam telah melestarikan kita, telah memperkasakan kita. Kita ini tidak ada apa-apa pun. Kita ini hina. Tapi apabila datang Islam, Islam itu telah memberikan kelestarian, telah membersihkan kita. Subhanallahal-azim. Ini kefahaman orang-orang yang cintakan kepada agama ini. Maka syaitan apabila melakukan kekufuran dan juga permusuhan di antara manusia, semuanya itu hendak melencongkan manusia ini daripada siratal mustaqim. والبشرية كلها رجالا ونساء حدث تاريخي للشيطان منذ استخلاف الحق سبحانه وتعالى لآدم في الأرض. Katanya Imam Al-Habib Al-Adni, Abu Bakar Al-Adni, dan manusia itu sendiri, manusia itu, human beings, sama ada lelaki ataupun wanita, adalah misi utama yang bersifat tradisi daripada dahulu diwujudkan manusia ini, sehinggalah yang terakhirnya adalah tujuan, misi untuk digoda dan dipincangkan oleh syaitan. Semenjak dahulu lagi. Semenjak Iblis menyebutkan la'aghwiyannahum ajma'in. Aku tidak akan tinggalkan seorang pun daripada anak Adam ini. La'ughwiyannahum. Aku akan sesatkan dia. Bi'izzatika, dengan kemuliaanmu ya Tuhan. Subhanallah. Dengan kemuliaanmu ya Tuhan, saya akan sesatkan mereka ini ajma'in semuanya. Saya nak semuanya. Totally, saya nak semuanya, tidak tertinggal pun. Anbiya'nya kah? Rasulnya kah? Awliya'nya kah? Awamnya kah? Semuanya. Saya nak semua. Ajma'in. Saya nak semuanya. Katanya Iblis laknatullah. Manusia itu sendiri adalah lapangannya, ladangnya bagi syaitan dan Iblis untuk disesatkan. Wa munzu an qala Allah Ta'ala lil malaikati wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dan waktu yang paling jelas ketika mana syaitan, Iblis itu bernazar, berhajat dan merancang untuk menyesatkan manusia adalah ketika mana Allah Ta'ala berfirman. Awal lagi, wa iz qala rabbuka lil malaikah, ketika mana Allah Ta'ala telah menyebutkan kepada para malaikat, inni ja'ilun fil ardi khalifah, aku ingin menjadikan di dunia ini khalifahnya, pentadbirnya. Iaitu siapa? Iaitu orang-orang yang mewakilkan keharmonian dan keamanan di dunia ini daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab itu dalam satu hadis yang bersifatnya tidaklah menjadi satu hadis yang sahih, tapi ada disebutkan oleh Imam Al-Ghazali, sultan, mengaitkan sultan. Siapa? Zillullahu fil ardi, iaitu adalah bayang-bayang Allah Ta'ala di atas muka bumi. Sebab tu tuan-tuan dirahmati Allah Ta'ala, kalau kita membuka kitab, contohnya kitab At-Tibril Masbuk fi Nasihatil Muluk karangan Imam Al-Ghazali, awal lagi dalam kitab itu beliau telah menyebutkan di antara ciri-ciri sultan, khalifah, rais, raja-raja dunia yang baik adalah orang yang berakidah,
Orang yang mempasakkan di dalam hatinya itu akidah yang sahih. Akidah yang tulen. Kerana itulah menjadi zillullah. Menjadi bayang-bayang Allah Ta'ala, payung-payung Allah Ta'ala di muka bumi. Barulah ada nama tu. Barulah sinonim dengan duli tadi. Duli yang maha mulia tu, duli tu. Dengan makna tu. Kerana apa? Kerana mereka ini adalah orang yang mendekatkan manusia sekaliannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan? Mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka orang yang dilihat oleh iblis boleh merosakkan manusia yang lain adalah ru'asa wassalatin. Adalah bayang-bayang Allah Ta'ala ini. Digunakan pula suatu keistimewaan yang Allah Ta'ala berikan kepada manusia khalifah, tetapi diputar belitkan, dimanipulasikan, manipulit oleh syaitan sebagai apa dia? Sebagai perosak kepada dunia ini. Wal ikhtilafu wal tafriqatu qad yuaddi fi dairatil Islam ila al mauti ala ghairi din. Khilaf, perbezaan, permusuhan yang berlaku di kalangan manusia yang telah dicetuskan oleh syaitan iblis ini membawa kepada kematian. Orang yang Islam apabila dia bawa tafriqah, perpecahan di dalam jiwanya, dia akan mati ala ghairi din. Kemuncaknya boleh sampai kepada mati tidak ada agama, tuan-tuan. Subhanallah. Itu yang kita sebutkan tadi. Ada manusia ini berwataknya Islam, namanya Islam. Tetapi di dalam hatinya itu sangat benci kepada orang Islam, sehingga kan apabila dia mati, disebutkan dia ini mati bukan di atas dasarnya agama ataupun ada pegangan agama. Na'udzubillah min zalik. Kerana Islam ini tidak mengajarkan manusia ini, orang beragama ini benci kepada umat Islam yang lain, sehingga kan sanggup melihat mereka ini kufur ataupun ingkar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini satu perkara yang kita sebutkan adalah yang paling besar dikatakan oleh Imam Al-Habib Abu Bakar Al-Adni, bahawasanya dengan tafriqah ini membawa kepada kemuncaknya, iaitu kemuncaknya mengeluarkan orang yang Islam ini tidak merasai baiknya orang Islam yang lain. Wa khususan idza balagha al-amru ila al-inhirafil fikri kal ilhadi aw rafdil lidiyanah. Lebih-lebihnya lagi ketika mana ia mencapai kepada penyelewengan akal fikiran. Melihat agama ini bukan agama. Dalam satu wawancara saya telah menyebut bahawasanya apabila ada orang-orang yang berpandangan, contohnya dia berpandangan LGBT, transgender itu baik untuk fitrahnya, sesuai dengan fitrahnya. Tetapi dia tidak mahu keluar daripada agama ni, dia tidak mahu keluar daripada nama Islam. Kerana Islam ini ada signifikan dia. Dia nak Islam, tapi dia nak penyelewengan akalnya itu dibebaskan. Saya nak transgender, saya nak LGBT, saya nak gay, tapi saya tak mahu dipisahkan daripada Islam. Maka apa yang dia buat? Dia diisytiharkan Muslim gay, Muslim LGBT. La haula la quwata illa billah. Ini berlaku di Amerika Syarikat dan sebagainya, tuan-tuan. Ada komuniti yang mana bina masjid, imam gay. La haula wala quwata illa billah. Ini kita nak paparkan di mana? Kita nak letak bahagian mana ni, tuan-tuan? Orang yang bagaimana? Orang yang Islam ataupun bukan Islam? Maka katanya Imam Al-Habib, inhirafu al-fikri. Fikiran dia sudah terseleweng walaupun dia berwatak Islam. Itu yang parah. Itu yang parah. Yang tak parah ni, yang tersembunyi ni, bagaimana kita ini bagaimana? Ada cetusannya, ada triggernya. Triggernya macam mana? Kita mengaku kita ini sebagai umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita mengaku kita ni menyambut sambutan Maulidur Rasul, kita sambut apa saja perayaan-perayaan yang baik-baik dalam Islam. Kita tak tinggal salat. Tetapi akhlak,
pemikiran kita. Ni akhlak kita ni. Bukan gay lah. Bukan kata inhirafu al-fikri. Bukan seleweng akal, tak. Akhlak kita ni. Akhlak kita ni yang ada iri hati kepada umat Islam, yang ada hasad. Kita soal balik, ada tak ini yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mana duduk dengan Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, Nabi menyebutkan, ya Ibnu Abbas, wahai Ibnu Abbas, kalau kamu ini boleh tidak dengki kepada manusia, sabahan wa umsian, pagi petang, daripada pagi sampai petang kamu tidak ada iri hati kepada manusia, faf'al, buat, Nabi kata buat, fa innahu sunnati, itu adalah sunnahku, Nabi kata tu. Sunnah saya, Nabi kata, tidak dengki, tidak iri hati, tidak sakit hati dengan manusia. Wahai Ibnu Abbas, kalau kamu boleh buatlah, buat. Itu satu saranan. Tapi kita tak boleh buat, tuan-tuan. Kita bukan anbiya. Ibnu Abbas bukan anbiya. Bukan maksum. Tetapi yang boleh dibuat adalah menekan hawa nafsu. Melaksanakan taubat seandainya berlaku perkara-perkara yang demikian. Kita iri hati dengan manusia. Sebab itu Nabi SAW sebut dalam satu hadis, Allah Ta'ala tujawazu an ummati. Allah Ta'ala melepaskan kepada umatku ini apa sahaja yang berada dalam hatinya. Dia iri hati dengan manusia, dia dengki manusia. Selagi mana dia tidak sebut di mulutnya dan tidak praktikkan pada perbuatannya, maka Allah Ta'ala ampunkan kepadanya. Dengan syarat dia minta ampun kepada Allah. Dia tengok orang tu, hebatnya orang tu kan, kerja tenang je kan, dapat kereta mewah dalam hati dia kan, tapi dia tak sebut pada orang lain tu dia makan duit haram lah tu, tak sebut begitu, dia tak buat dengan kezaliman, maka Allah Ta'ala melepaskan hal tersebut dengan syarat dia bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik, saya bagi laluan untuk azan, insya-Allah Ta'ala kita sambung sedikit saja selepas daripada itu, insya-Allah Ta'ala. InsyaAllah ta'ala saya sambung sedikit sahaja. Aw rafdid lil diyanati istihsanan lima indal kuffari aw sira'il aqadi wa ma tarattaba alayhi min at-takfir wa at-tashrik wal qat'iyyati bain al-arhami wa 'uquqil walidaini wa ghayriha min al-kaba'iri. Selain daripada penyelewengan akal yang berlaku kepada umat Islam, itu kemuncaknya ketika mana membolehkan mereka ini mati tanpa ada dalam agama. Iaitu di antaranya adalah pemikiran yang salah. Ni kita ni kalau kita sebut ajaran-ajaran sesat, inilah termasuk di dalamnya. Dan ajaran sesat ini dia bukan secara officially-nya diisytiharkan oleh JAKIM, oleh Jabatan Agama sahaja. Ada yang kita tak tahu, ada yang satu kumpulan-kumpulan yang kecil sahaja. Apanya lagi iaitu menentang kepada agama. Kerana apa? Kerana nak berbaik-baik dengan orang-orang kufar. Inilah yang meremukkan hati kita ni, tuan-tuan. Inilah yang meremukkan hati kita. Ketika mana sahaja kita ini diserang dengan pelbagai aneka hiburan lah contoh. Kerana apa? Kerana untuk mengembirakan orang-orang yang bukan Islam. Kita ni, kita yang beribadah, yang kita nak jaga anak-anak kita, nak jaga akhlaknya, nak jaga iman kita, kita diserang dengan serangan apa dia? Iaitu dengan segala aneka hiburan yang membahagiakan, yang menyenangkan orang-orang yang bukan Islam. Itu yang remuk. Remuknya di mana? Remuknya di sini kerana kita ini hanya dapat mengingkari, merasa benci dan marah di sini sahaja. Tak boleh di sini dan tak boleh di sini. Dan kita hanya mengangkat tangan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala kan, supaya dielakkan bala
dielakkan daripada segala kemurkaan Allah Ta'ala. Itu yang kita saksikan. Itu yang berlaku di dalam umat Islam. وَمَا تَرَتَّبَ عَلَيْهِ مِنَ التَّكْفِرِ وَالتَّشْرِكِ وَالْقَطْعِيَّةِ بَيْنَ الْأَرْحَامِ. Dan apa yang membawa kepada pentakfiran, yang membawa kepada pensyirikan, mensyirikkan, dan juga memutuskan silaturrahim. Ini yang paling banyak berlaku dalam umat Islam. Wa uquqil walidain, dan juga memutuskan hubungan dengan kedua ibu bapa. Ini bukan berlaku secara jelas, tetapi dalam perbuatan kita. Ketika mana kita ini, maaflah saya sebutkan kita tu bermaksud bukan kita, bermaksudnya amah umum. Iaitu ketika mana kita ini melayan kedua ibu bapa kita sebagai manager homestay sahaja. Kita balik kampung, kita balik beraya, kita balik kampung, kita balik rumah ibu ayah kita, kita makan minum, kita tidak layan ibu ayah kita sebagai ibu ayah, tapi sebagai manager homestay sahaja. Kan? Kita layankan ibu ayah kita ini sebagai siapa? Orang yang asing. Ketika mana kita memerlukan pandangan dan juga pengalaman, kita tak tanyakan ibu ayah kita. Sebab apa? Sebab invalid, sebab tak valid. Dengar saja ibu ayah kita cakap begini pun kita tak ambil faedah. Kan? Bukan orang yang layak untuk memberikan pandangan kepada kita. Jadi terasa di sini. Kan? Tuan-tuan, ibu-ibu, ayah-ayah ni dah berumur, dah ada anak, ada cucu, mungkin lebih memahamilah. Tetapi yang kita sebutkan ini ada dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ni saya dah baca awal dahulu. Dalam kitab ni pun ada. Di antaranya Nabi menyebutkan badirul a'mali sab'an, bersegeralah kalian ini beramal sebelum datang 7 perkara. Apa di antaranya adalah al-haramu mufannidan, iaitu usia tua yang diabaikan. Usia tua yang diabaikan. Nabi dah sebut dah dalam hadis, insya-Allah taala kita akan bincangkan tentang hadis itu pada pertemuan yang akan datang. Wa ghairiha minal kabair, dan daripada dosa-dosa yang besar, seandainya berlarutan dosa-dosa ini boleh membawa kepada seseorang itu mati bukan di atas agama Islam. Na'udzubillah min zalik. Itu yang terpendam. Sebab tu kabair ni, dosa besar ini, dia di atas lereng-lerengnya neraka Allah Ta'ala. Sama ada mendapat syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam ataupun terus kekal dengan keinginan masuk ke dalam neraka sebagai musyrik. Na'udzubillah min zalik. Naktafi bihadzal qadar, cukuplah kadar ini. Saya pun maaf banyak kekurangan daripada saya. Segala yang baik daripada Allah Subhanahu wa taala, yang kurang daripada saya sendiri. Aku liqauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulihil amin sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqqihna fi dinikal islam wa ulumiddin akramal akramin. Wa sallallahu ala sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin.